Seseorang yang hendak mendirikan sembahyang hendaklah terlebih dahulu memastikan dirinya, pakaiannya serta tempatnya bersembahyang suci daripada najis. Jika terdapat najis pada perkara-perkara yang disebutkan itu, maka hendaklah ianya dibersihkan terlebih dahulu sehingga tempat yang terkena najis itu menjadi suci. Salah satu daripada syarat sah solat ialah suci tubuh badan, pakaian dan tempat sembahyang daripada najis yang tidak dimaafkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafsirnya, dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Surah Al-Mudaththir. 4. Syarat suci daripada najis ketika di dalam sembahyang adalah juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang darah haid, maka tinggalkanlah sembahyang, dan jika telah berlalu haid itu, maka bersihkanlah darah dari dirimu dan kerjakanlah sembahyang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada ayat dan hadis yang disebutkan tadi, jelas bahawa tidak sah sembahyang seseorang yang terdapat najis pada tubuh badan, pakaian atau tempatnya bersembahyang. Namun, jika sekiranya najis itu merupakan najis yang dimaafkan, maka sembahyangnya adalah sah walaupun dia tidak menghilangkan najis dan menyucikan tempat yang terkena najis itu terlebih dahulu. Untuk memudahkan seseorang itu melaksanakan ibadatnya adalah perlu dia mengetahui apakah perkara yang dikategorikan sebagai najis yang dimaafkan. Antara najis-najis yang dimaafkan, najis yang tidak nampak pada pandangan mata kasar walaupun ia daripada najis yang mukhalazah, umpamanya darah yang terlalu sedikit atau air kencing yang terpercik sama ada pada tubuh badan, pakaian atau tempat bersembahyang yang tidak nampak oleh pandangan mata kasar. Najis yang sedikit seperti darah nyamuk, agas atau kutu yang tidak mengalir, begitu juga darah yang keluar daripada kudis, bisul, jerawat kecil, luka atau nanah pada badan seseorang, pakaian atau tempatnya bersembahyang yang bukan disebabkan perbuatannya sendiri. Jika darah tersebut keluar disebabkan oleh perbuatannya sendiri, umpamanya membunuh nyamuk yang ada pada bajunya atau memicik kudis atau jerawat sehingga mengeluarkan darah, maka darah tersebut tidak dikira sebagai najis yang dimaafkan. Darah atau nanah luka yang banyak juga termasuk najis yang dimaafkan dengan syarat, iaitu darah atau nanah tersebut merupakan darah dari orang itu sendiri. Darah atau nanah itu keluar bukan disebabkan perbuatannya atau disengajakan. Darah atau nanah yang keluar itu tidak mengalir dari tempatnya, seperti darah yang banyak itu tidak mengalir daripada lukanya. Darah ajnabi iaitu darah orang lain yang terkena pada badan, kain atau tempat bersembahyang dengan kadar yang sedikit dengan syarat najis tersebut bukan dari najis mukhalazah, iaitu daripada anjing dan khinzir. Jika ia berasal dari keduanya atau salah satu dari keduanya, tidaklah ia dimaafkan walaupun hanya sedikit. Darah yang sedikit keluar dari hidung atau darah yang keluar dari bahagian-bahagian tubuh seperti mata, telinga dan yang seumpamanya, selain dari jalan tempat keluar najis seperti tempat keluar tahi. Jika darah keluar dari hidung seseorang sebelum dia melakukan sembahyang dan terus-menerus keluar dari darah tersebut, dalam hal ini jika pendarahan itu diharapkan berhenti dengan keadaan waktu sembahyangnya masih panjang, maka hendaklah ditunggu. Akan tetapi jika sebaliknya, hendaklah dia membersihkan dahulu darah tersebut dan hidungnya, iaitu tempat keluar darah tersebut, kemudian menyumbatnya dengan kapas umpamanya dan melapisnya dengan kain jika perlu. Darah yang masih tinggal di tempat lukanya yang keluar hasil dari perbuatan mengeluarkan darah dengan tusukan atau berbekam, sekalipun banyak yang masih tinggal di tempat lukanya, darah yang keluar dari gusi bila tercampur dengan air ludah sendiri, sah sembahyang bagi orang yang gusinya berdarah sebelum dicucinya darah tersebut selagi dia tidak menelan air ludahannya ketika di dalam sembahyang. Sedikit tanah tempat laluan seperti jalan raya atau seumpamanya yang memang diyakini kenajisannya dengan syarat najis tersebut tidak jelas di tempat itu dan dia telah pun berusaha untuk mengelak daripada terkena tempat laluan tersebut seperti tidak membiarkan hujung kain terkena tanah tempat laluan tersebut. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mengutamakan kebersihan. Kerana itu umat Islam diperintahkan untuk memelihara diri dari segala najis sehinggakan suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat dijadikan sebagai salah satu syarat sah sembahyang. Walau bagaimanapun, Islam juga adalah agama yang tidak membebankan umatnya dengan kesukaran. Contohnya, pengecualian terhadap najis yang dimaafkan yang tidak menjejaskan kesahihan sembahyang kerana kesukaran menghilangkan
menghilangkannya atau mengelak dari terkena najis tersebut.